Elok sangatlah Ulung Kubil datang ni. Tersenyum lebar Haji Yusar menyambut tetamunya. Memang dia mahu menyembunyikan juga rahsia isterinya itu, tetapi terpaksa juga menerima tetamu yang cuba datang membantu. Apalah salahnya dia membenarkan Ulung Kubil membantu, kerana lambat laun diketahui orang juga sekiranya dia cuba menyembunyikan rahsia isterinya. Apabila Ulung Kubil duduk di sisinya, tidak bertangguh, Haja Besar mengibas tangan mahu menyerang. Tetapi tenaganya yang lemah tidak meninggahi Ulung Kubil. Dia terus merungut-rungut tidak menentu memaki hamun Ulung Kubil kerana datang menjengah. Lama Ulung Kubil membacakan jampi serapah. Tersipu-sipu Haja Besar seolah-olah mengaku yang dia berkuasa di kawasan itu. Sesiapa pun jangan cuba-cuba untuk tunjuk berani mahu menjadi bomoh kalau mahu berhadapan dengannya. Kau jangan cuba-cuba tunjuk pandai, Kubil, gerutu Haja Besar dengan suara yang garau. Dah lama aku jaga besar ni. Tanah ni aku yang punya. Katanya terlenggok-lenggok kepala laksana orang tua yang uzur. Aku ni bukannya nak tunjuk pandai, sahut Ulung Kubil tersengih-sengih macam rendah. Tapi kamu tu yang nak tunjuk pandai. Lantas dia menghunuskan badik usang yang sentiasa dipegangnya. Badik itu dicacakkan oleh Ulung Kubil ke lantai dengan membacakan. Di sini saya takkan bacakan kerana dia lebih kepada mantra. Baik, kita teruskan. Lama Ulung Kubil terconggok tidak bergerak. Tiba-tiba sahaja badik usang yang tercangcang di lantai rebah bagaikan dicabut. Ketika ini angin kencang bertiup kuat hinggakan derunya menggegar. Terasa juga gerun derih bau dengan suasana yang tidak pernah dirasanya demikian. Dalam masa angin bertiup kencang itu, lampu di dalam rumah Haja Besar sekaligus padam bagaikan pelita dihembus kuat. Hairan juga mereka kerana lampu elektrik boleh padam tidak semena-mena di tengah tiupan angin yang kencang itu. Ketika ini, Haja Besar mengerang-erang menghempaskan badan, disambut dengan keadaan di sekeliling rumahnya seperti tapak kaki berkejaran yang tidak menentu. Oh, kamu bawa orang tinggi datang ya? Keluh Haja Besar termengah-mengah bagaikan berlari simpang perinang dikejar musuh. Kau yang nak berlawan sangat, bukannya aku, sahut Ulung Kubil membentak keras. Buat apalah kita berlawan? Bukankah lebih baik kalau kita berkawan? Lembut sahaja suara Haja Besar memujuk. Sekarang ni aku nak berlawan, jerkah Ulung Kubil memberikan amaran tidak menghiraukan rayuan Haja Besar. Sebab apa pula nak berlawan? Kita ni bukannya bermusuh. Tersengih-sengih Haja Besar mengerling Ulung Kubil. Aku nak bermusuh dengan kamu, sahut Ulung Kubil terus mencabar lawan. Apabila Ulung Kubil mengukuhkan duduk sambil mengisarkan dua tapak tangannya, sekaligus Haja Besar mengeliat lantas memekik kuat. Dia mengaku dikuasai polong dari keturunan neneknya yang mempusakai tanah tempat tinggalnya. Sama ada Haja Besar rela ataupun tidak, polong peninggalan nenek moyangnya tetap bersamanya. Selagi dia mewarisi tanah pusaka nenek moyangnya, memang Haja Besar tidak dapat mengelak. Asal sahaja dia menerima tanah pusaka itu, samalah macam dia menerima polong peliharaan nenek moyangnya sejak turun-temurun. Seminggu selepas berubat dengan Ulung Kubil, barulah Haja Besar beransur pulih. Tidak bertangguh dia datang meminta maaf kepada Mizah mengenai kejadian yang menimpa anak kecilnya. Haja Besar sendiri mengaku yang dia tidak tahu menahu mengenai polong yang merasuk dalam dirinya. Setelah beransur pulih tenaganya, Haja Besar menasihatkan supaya Mizah membawa anaknya berubat di kampung kalau diganggu terus-menerus. Sekalipun anak kecil itu tidak langsing menangis setelah Haja Besar sembuh, tetapi Mizah bawa jugalah anaknya berubat balik ke kampung di Taiping. Memang Dukun Meon juga sudah memberikan jaminan yang anak kecilnya itu tidak diganggu apa-apa rasukan. Sebab itu Mizah perlu balik ke Keluang.
Memang tidak tergamak dia mahu meninggalkan suaminya lama hinggakan tidak terjaga makan dan minum serta pakaiannya. 2 hari selepas balik ke Keluang, Mizah menerima surat dari kakaknya iaitu Enon memberitahu mengenai anak gadisnya, Sairah, berumur 10 tahun, menjerit ketakutan tidak menentu. Apabila dijemput dukun Meon, lantas sahaja Sairah menuduh polong peliharaan Mizah merasukinya. Astaghfirullahalazim. Keluh Mizah sebaik saja menerima surat dari kakaknya. Manalah dia tahu mengenai polong, sampaikan Sairah yang merasuk menuduh dia demikian. Setan memang pandai kelirukan orang. Suaminya Derih Bau menjelaskan. Sedikit sebanyak Derih Bau memang sudah mempelajari fasal cara berdukun. Sebab itulah dia tahu apa yang dituturkan oleh orang yang kena rasuk bukanlah boleh dipercayai sangat. Kerana yang bertutur itu memanglah syaitan pada ketika itu. Kenapalah dia tuduh saya pelihara polong? Gerutu Mizah kerana bimbang kakaknya akan percaya dengan tuduhan Sairah yang berumur 10 tahun itu. Bela polong ni bukan macam bela ayam itik. Derih Bau mententeramkan isterinya. Memelihara ayam itik pun bukanlah mudah membiak. Kadang-kadang sampai 5-6 bulan baru boleh menjadi. Masakan Enon mudah sangat percaya mengenai adiknya Mizah menyimpan polong. Tentu ada amalan yang diamalkan sebelum polong menjelma dalam hidupnya. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun beramal, barulah polong itu sebati dengan diri. Dan ketika inilah baru polong itu boleh digunakan untuk mencari mangsa. Tidak pernah pula Mizah mengamalkan ilmu syaitan, setakat menghafal jampi mantra sampai bila pun dia tidak akan sebati dengan amalan. Setidak-tidaknya, Mizah perlu bertapa berhari-hari sampai tidak boleh mendengar suara manusia di mana-mana. Mizah juga perlu menggali kubur tatkala tengah malam sebagai ujian sama ada mampu atau tidak memelihara polong. Lagipun, manalah Mizah ada harta, memerlukan polong menjaga sepanjang waktu. Sesiapa sahaja memelihara polong bukannya untuk mencari mangsa, tetapi mengawal harta bendanya supaya tidak dimusnahkan orang. Apalagi kalau pencuri berkeliaran mahu merampas ternakan atau tanamannya. Ketika inilah, siapa sahaja yang mencuri harta bendanya akan dirasuk polong sampaikan terkejang sakit dengan mata yang terbeliak macam lembu disembelih leher. Derih Bau percaya yang isterinya tidak pernah mengamalkan ilmu syaitan sampai memelihara polong. Disebabkan tidak mahu Mizah dituduh oleh orang-orang kampung yang memelihara polong, Derih Bau terpaksa juga mengajak Ulung Kubil ke Taiping. Biarlah dia berbelanja semata-mata membawa Ulung Kubil ke kampungnya untuk mengubati Sairah. Memang enggan juga Ulung Kubil mahu ke Taiping setelah Sairah diubati oleh Dukun Meon. Apa pula kata Dukun Meon, sekiranya dia datang ke Taiping, tentulah dia akan dituduh menceroboh kawasan Dukun Meon kalau sengaja mahu tunjukkan kebolehan. Tetapi Dukun Meon tidak membantah apa-apa semasa Ulung Kubil datang bersama dengan Derih Bau. Malah, Enon juga tidak menaruh syak wasangka terhadap Mizah, sekalipun anak gadisnya yang berusia 10 tahun merepek menuduh polong peliharaan Mizah yang merasukinya. Memang Sairah masih lagi lemah tidak bermaya sewaktu Ulung Kubil naik ke rumah. Dia terkejang dengan mata yang terkebil. Mukanya pula pucat lesi disebabkan tidak menjamah nasi sejak seminggu. Setelah meminta dibuatkan bertih 2 piring dan mayang pinang belum keluar seludang, Ulung Kubil membakar kemenyan terlebih dahulu. Perlahan-lahan dia membacakan jampi serapahnya. Di sini ada jampi serapahnya tetapi saya akan skip ya. Kemudian dia mengangkatkan tempat kemenyan dan mengasapkannya ke bahagian kepala Sairah. Ketika Sairah bingkas duduk, meludah ke muka Ulung Kubil, cepat-cepat ditolak oleh emaknya Enon. Tetapi Ulung Kubil ingatkan dia supaya tidak berkasar dengan gadis kecil itu. Ulung Kubil juga meminta Dukun Meon ikut sama membantu semasa Sairah duduk melenggok-lenggokkan kepala seperti sedang beratip. Beratip nak buat apa? Sengaja Dukun Meon mengejek sambil merenung tepat ke muka Sairah. Bodoh punya dukun. Aku ni bukannya beratip. Sahut Sairah tersengih-sengih mahu menyakiti hati Dukun Meon. Kalau bukan beratip, kamu buat apa? Jerkah Ulung Kubil terasa seolah-olah tidak mahu langsung bertolak ansur. Aku pun tahu berjampi serapah lah.
Tegas Sairah mula berubah suaranya menjadi garau yang menggerunkan. Kenapa yang kau nak berselindung di sebalik Mizah? Ulung Kubil mengirai Mayang Pinang belum keluar seludang itu sampai terurai lepas. Jangan nak memandai-mandai lah Kubil. Tempat ni Meon yang punya. Ujar Sairah ketawa memanjang seolah-olah mahu melag-lagakan Ulung Kubil dengan dukun Meon. Semua tempat dalam dunia ni Allah Ta'ala yang punya. Segera dukun Meon membalas biar syaitan yang merasa itu tidak dapat memperdayakan dia. Memang Sairah cuba juga bingkas melawan, tetapi tenaganya tidak mampu mengancam. Sekalipun dia bertambah kuat, namun syaitan yang merasuknya tidak dapat menggunakan dirinya. Tenaga anak-anak kecil sepertinya mudah saja ditewaskan oleh Ulung Kubil hanya dengan meletakkan jari telunjuk ke dahi sambil membacakan. Saya cuba. Bismillahi wallahu ghalibun ala amri. Bismillahi amana billahi wa man yaumin billahi la khawfu alaihi. Bismillahi inna naj'aluka fi nururihim wa na'udzubika minasyururihim. Setelah diulangi 7 kali, dihembuskan ke muka Sairah. Sekaligus pula sahaja muka gadis kecil itu berubah menjadi hitam laksana disapu dengan arang. Tiba-tiba saja Sairah menangis lantas menekuk mukanya mahu menyembunyikan diri. Sampai santak tengah malam baru Ulung Kubil dapat berehat setelah Sairah semakin lemah hinggakan tertidur nyenyak. Dukun Meon juga keletihan disebabkan lama sangat berhadapan dengan keadaan yang menyelubungi Sairah. Memang dia mengaku bukan Mizah yang mengirimkan polong yang merasukinya, tetapi sengaja mengikut anak kecil Mizah mahu mencari tempat perlindungan. Memang dukun Meon tahu rasukan yang mengganggu Sairah mahu mengelirukan mereka apabila sengaja menuduh Mizah menghantarnya. Dukun Meon dapat melihat bayangan perempuan tua yang berdiri di sisi Sairah, cuba menghalau dia supaya jauhkan diri. Tetapi dukun Meon tidak berundur selagi perempuan tua itu terus tercegat di situ. Hinggalah Ulung Kubil dibawa datang oleh derih bau. Dia juga melihat bayangan dukun Meon bertolak-tolakan dengan perempuan tua itu yang mahu menarik Sairah. Sebab itulah Ulung Kubil meminta bantuan dukun Meon semasa mula mengubati gadis kecil itu. Apakala Mayang Pinang dikibaskan ke muka Sairah, sekaligus terasa bayangan mayang itu memukul kepala perempuan tua itu laksana besi pencangkar yang mencengkam. Setiap kali perempuan tua itu cuba melawan, dukun Meon sudah bersiap sedia mencemat belakangnya dengan cermati hingga kan berbirat tidak bersisa. Tipu daya syaitan mesti dilawan dengan tipu daya juga. Tutur Ulung Kubil perlahan sambil menepuk-nepuk bahu dukun Meon. Sekalipun dukun Meon tidak dapat menggagak angkara siapa yang mengganggu Sairah, Ulung Kubil tahu bayangan sama jugalah dengan jelmaan yang ketika dia mengubati anak kecil derih bau. Apabila derih bau balik semula ke keluang bersama Ulung Kubil, dia diberitahu mengenai kematian Haji Abesa. Ketika menghembuskan nafasnya, Haji Yusar sendiri terkejut kerana melihat muka isterinya menjadi hitam seperti dilumur arang. Belakangnya berbirat merah laksana dicemat dengan cemati. Semua sudah ditentukan Allah, keluh Haji Yusar, tabah menerima takdir yang menimpa dirinya. Tetapi derih bau tidak tergamak memberitahu keadaan Sairah sewaktu diubati oleh Ulung Kubil dan dukun Meon. Biarlah semuanya menjadi rahsia pada dirinya. Disebabkan bimbang anak kecilnya akan dirasuk gangguan, tidak teragak-agak derih bau mengekori ke mana sahaja Ulung Kubil dijemput orang. Dia sanggup balik jauh-jauh malam kalau mengikut Ulung Kubil sekalipun sampai ke Pontian atau sampai ke Endau. Kadang-kala merungut juga Mizah dengan perubahan suaminya yang gilakan amalan kebatinan. Bukan takat mengikut Ulung Kubil saja, malah barang-barang keperluan harian di rumah orang tua itu akan dia hantar. Sampaikan beli ikan pun, seekor untuk dibawa balik ke rumah, seekor lagi akan dihantar ke rumah Ulung Kubil. Macam itulah perangai arwah suami saya dulu, Tuan Haji. Jelas Mizah memberitahu kawan saya, Haji Kawar, apabila kenangkan derih bau. Kalau tidak disebabkan hujan sampai santap maghrib, memang saya bercadang untuk balik juga. Tetapi hujan yang turun mencurah menyebabkan saya mengambil keputusan untuk solat maghrib sahaja di rumah Haji Kawar. Lagipun sekali-sekala datang ke rumah isteri mudanya itu, apalah salah berbual panjang.
Isteri saya pun ingin sangat mahu bertemu dengan isteri muda Haji Kawar. Semenjak dia berkahwin seorang lagi, tidak pernah lagi kami bertemu muka. Haji Kawar pula seolah-olah sengaja mahu mengelak untuk temukan kami dengan isteri mudanya. Mungkin juga dia tidak sampai hati mahu memperkenalkannya disebabkan hubungan isteri saya dengan isteri tuanya amatlah akrab. Dia tu bersungguh-sungguh menuntut. Miza semakin sebab menerangkan keadaan yang menyelubungi suaminya. Masa bertugas kat Sabah pun, dia menuntut sampai masuk ke hulu-hulu kampung. Ujarnya sayu dengan sikap suaminya setelah anak kecilnya diganggu rasukan syaitan. Memang dari bau bertekad mahu menghadapi sebarang gangguan syaitan sendirian dengan tidak bergantung kepada orang lain. Marah benar dia apabila anak kecilnya yang tidak berdosa dirasuki polong sampaikan menangis langsing. Biarlah dihabiskan masa mengekori ulung kubil. Asal sahaja orang tua itu dicurahkan segala isi dada kepadanya. Ulung kubil menyuruh dia bertapa di 3 cabang anak air di tengah hutan pun Deribau sanggup untuk melakukannya. Biarlah dia duduk terconggok seorang diri sampai seminggu dengan berbekalkan segenggam bertih sahaja. Dia hanya dibenarkan makan bertih 7 butir sahaja dengan meneguk air embun sekiranya hujan tidak turun dalam masa seminggu di situ. Sebelum sakit terkejang sampaikan lumpuh seluruh badan, memang Deribau beritahu isterinya mengenai dia bertapa di atas batu tengah cabang 3 anak air. Sewaktu dia bacakan amalan yang diperturunkan oleh Ulung Kubil, beberapa kali dilihatnya gerombolan komunis melintasi di hadapannya, tetapi mereka ni semua seolah-olah tidak nampak dia terconggok di atas batu. 3 malam berturut-turut pula, angin kencang turun tetapi hujan tidak turun setitik pun. Malam ketiga angin kencang bertiup. Deribau nampak pokok leban 6 pemeluk menimpa ke arahnya. Dia tidak beranjak dari atas batu cabang 3 anak air itu tatkala pokok berkenaan menimpanya. Memang dia terserungkup di bawah rimbunan pokok daun yang tumbang itu, menyebabkan di sekelilingnya menjadi gelap gelita, tidak kelihatan apa-apa lagi. Ketika ini dia merasakan bahagian kepalanya berdarah akibat ditusuk oleh dahan pokok sebesar peha. Deribau tetap tabahkan hati tidak hiraukan sama ada darah mengalir di kepalanya ataupun lukanya menyebabkan dirinya cedera parah. Tetapi dia tetap ingatkan bertih dalam genggamannya tidak boleh dilepaskan. Habis saja amalan jampinya 40,000 kali menjadi seperti zikir. Dia akan memakan bertih tersebut 7 butir. Deribau akan ulangi sehingga kan genap 7 malam dia terconggok di atas batu tengah cabang 3 anak air itu. Masuk malam yang ketujuh barulah Deribau terasa hujan turun mencurah. Dalam hujan turun mencurah-curah itulah dia mendengar ranting dan dahan kayu leban yang menyerungkupnya bagaikan dipatahkan orang. Apabila hujan menyembah masuk ke tengah rimbunan menimpa tubuhnya, Deribau terasa bagaikan dia dimandikan dengan belangir limau. Kemudian dia melihat rimbunan pokok leban yang menimpanya diheret jauh. Dia nampak bayangan Ulung Kubil mengheret pokok leban sebesar 6 pemulau itu. Apabila dia memberikan salam kepada Ulung Kubil, orang tua itu sekadar mengangguk saja. Kemudian dia menepuk tangan memberikan isyarat. Tiba-tiba saja menjelma seekor harimau belang sebesar bapak lembu dengan tergiling-giling kepalanya. Tidak bertangguh, Ulung Kubil perintahkan harimau itu meniarap biar Deribau melompat ke atas belakangnya. Setelah bertunggang di atas tengkuk harimau itu, sekali mata saja binatang itu melompat ke udara hingga terasa sayup melayang ke awan. Tiba-tiba saja harimau berkenaan tercegat di hadapan halaman rumahnya seolah-olah mengantar Deribau balik ke rumah. Apabila dia beritahu pengalamannya itu kepada Ulung Kubil, orang tua itu sekadar tersengih-sengih sahaja. Memang dia berbangga disebabkan Deribau mampu melepasi ujian tersebut sepanjang dia mengamalkan amalan yang diperturunkan olehnya. Bukan dengan Ulung Kubil sahaja dia berguru. Di mana-mana sahaja dia dihantar bertugas memang Deribau sentiasa mencari guru. Asal sahaja dia mendapat tahu guru amalkan kebatinan, tidak bertangguh Deribau akan jejakkan kaki ke rumahnya. Sewaktu di Sarawak pun Deribau sanggup mudik hulu sungai, mencari tuai di rumah panjang. Kalau disuruh masuk celah rahang buaya tengah menganga pun, Deribau akan lakukan. Dia tidak bimbang apa-apa duduk di tengah rahang buaya yang menghulurkan kepala ke tebing.
Biarlah buaya berkenaan membawanya merendap ke dasar lubuk apabila mulut dikatupkan. Kalau ujian demikian diperintahkan oleh gurunya, Derih Bau bersedia menempuhi. Sudah adat mahu dapatkan ilmu kebatinan, perlu melalui ujian demikian getir untuk menentukan ketabahan seseorang. Apalagi tatkala ditukarkan ke Sabah, Derih Bau terpaksa membantu rakan-rakannya yang mengalami gangguan sampaikan kemaluannya ditukarkan ke Dahi. Berminggu-minggu kawannya tidak berani keluar dari kamp setelah kemaluannya yang hilang tiba-tiba saja menjelma di Dahi bagaikan belalai.